datang ke UMPSA satu hari, Datuk Seri melawat ke UMPSA. So tahniah atas lantikan sebagai PLPU baharu. Dan kita lihat apa semasa disebut tanggungjawab Datuk Seri sebagai pengurusi lembaga pengarah Universiti Malaysia Pahang Astagfirullah. Apa pada fikiran Datuk Seri pada masa itu melihat UMPSA itu? Okey, terima kasih. Pertama sekali saya merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri lah yang telah memilih saya selaku pengurusi LPU UMPSA yang baru. Saya rasa harapan dan juga aspirasi YBM tinggi sekali ke atas saya, dan saya seboleh mungkinlah akan cuba memberi yang terbaik untuk perkhidmatan selaku pengurusi di UMPSA. UMPSA ini salah satu universiti MTUN di Malaysia. Kita ada 4 MTUN University, dan saya dapati UMPSA adalah berkedudukan nombor 1 lah di kalangan MTUN ya. Jadi sudah pasti hasrat YB kalau kita lihat ingin memartabatkan ataupun meletakkan imej yang tinggi atas TVET. MTUN ni salah satu universiti ataupun universiti yang berperanan besar untuk melahirkan bakat-bakat di kalangan pelajar, bakat-bakat untuk negara dalam bidang TVET, High TVET. YB selalu menyatakan High TVET ataupun Advanced TVET lah. Jadi peranan UMPSA ni satu peranan yang besar, yang tanggungjawab saya selaku pengurusi di peringkat makro bersama dengan ahli lembaga yang lain akan cubalah membawa dan merealisasikan hasrat YB Menteri untuk melihat UMPSA selaku sebuah universiti MTUN melahirkan bakat-bakat yang boleh membantu negara dalam sektor industri, dan juga graduate ataupun graduan di kalangan UMPSA ini graduan yang dari segi pendapatannya ataupun mempunyai gaji yang premium. Itu salah satu hasrat YB Menteri. Saya rasa insya-Allah dengan gabungan Board of Directors di bawah UMPSA ini bersama dengan top management di kalangan akademik dan juga non-akademik punya staff, bersama dengan kita, saya yakin kita mampu melaksanakan aspirasi dan hasrat YB Menteri. Mempunyai kelebihan sebelum ini berada dalam Kementerian Pendidikan Tinggi sebagai KSU dan pengalaman yang terdahulu, mungkin ada elemen-elemen yang Datuk Seri melihat untuk dibawa ke universiti, mungkin area atau fokus yang mana untuk kita moving forward di universiti, melihat kepada Datuk Seri pandangan. Saya rasa kita tidak boleh lari daripada apa yang telah digariskan oleh YB Menteri, khususnya semasa NRC, iaitu yang mana kementerian telah come up dengan, tak silap saya, 80 lebih inisiatif jangka pendek, jangka sederhana dan jangka panjang untuk menaikkan taraf kementerian, khususnya dalam penglibatan universiti lah. Dalam hal ini kita akan bersama-sama dengan kementerian untuk melihat perkara ini. Tapi apa yang boleh saya nyatakan, dengan sedikit pengalaman lah yang saya pernah berkhidmat di negeri, di kerajaan tempatan dan juga di kementerian, sedikit sebanyak hubungan saya dengan pihak kementerian-kementerian lain, ramai rakan-rakan di kementerian yang lain mungkin boleh membantu. Yang saya nampak tadi salah satu contoh, YB meminta supaya 2 fakulti baru yang ni dipesu dalam bajet rancangan Malaysia yang ke-12 ni akan berakhir pada tahun depan, dan juga rancangan Malaysia ke-13. Saya berhasrat untuk mengadakan engagement dan juga sesi kunjung hormat dengan Ketua Setiausaha Kementerian Ekonomi untuk membincangkan perkara ini untuk mendapatkan bajet dalam RP yang ke-5, rancangan Malaysia yang ke-12. Dan bagi
fakulti yang satu lagi di tahun-tahun yang akan datang. Jadi itu mungkin salah satu perkara yang menjadi tumpuan selaku pengurusi. Dan yang kedua, YB Menteri juga telah meminta supaya melihat keperluan tempat penginapan di kalangan pelajar, yang mana kebanyakan mereka ni tinggal di luar kan, supaya akan ada asrama ataupun tempat kediaman di dalam. Yang ini saya lihat kaedah secara PFI, Private Financing Initiative, salah satu kaedah yang telah ada keputusan di peringkat kerajaan. Cuma di segi pelaksanaannya memerlukan perubahan sedikit. Kelulusan asalnya di peringkat kabinet adalah 100% ditanggung oleh kerajaan, tetapi keputusan yang terbaru supaya menggunakan kaedah user pay, iaitu menggunakan yuran yang dikenakan di kalangan pelajar. Saya tidak nampak perkara ini boleh dilaksanakan secara 100% user pay, secara hybrid yang akan dikemukakan oleh kementerian. Jadi dalam hal ini kita menunggu keputusan di peringkat kerajaan. Mungkin kabinet akan buat keputusan berdasarkan cadangan daripada UKAS. Sekiranya ada capital injection ataupun fund daripada kerajaan sedikit, mungkin 30 ke 40%, yang selebihnya adalah 60 atau 70% daripada yuran daripada pelajar. Yang itu saya rasa satu kaedah yang viable untuk dilaksanakan berbanding dengan keputusan yang asal. Okey, Datuk Seri, kita menerajui universiti, biasanya keboli pasaran graduan yang biasa kita lihatlah. Dan kita tahu UMPSA mempunyai kekuatan yang mana kalau ikutkan antara yang terbaik. So maknanya tempat ketiga kalau ikutkan UTM, UPNM dan UMPSA. So bagaimana Datuk Seri melihat untuk kita improve ataupun untuk kita melihat kepada keboli pasaran graduan pada masa akan datang? Yang pertama, saya rasa kursus-kursus yang kita tawarkan, kursus yang memenuhi kehendak pasaran industri. Itu yang pertama. Yang kedua, saya rasa mereka ni akan bekerja because UMPSA ni adalah universiti yang menawarkan kursus-kursus teknikal yang banyak, teknikal. Jadi kita mesti berkolaborasi atau membuat engagement dengan pihak industri. Saya lihat banyak yang telah diadakan, saya rasa lebih daripada 80 rasanya, engagement yang telah dibuat dengan pihak industri, yang mana latihan industri, work-based learning yang dibuat untuk para mahasiswa ataupun student daripada UMPSA ini akan mengadakan latihan industri itu di industri-industri yang tertentu. Jadi di situ sekiranya ada kolaborasi yang berterusan dengan pihak industri, saya yakin pelajar-pelajar ini akan diserap ataupun akan diambil bekerja dengan sektor industri yang mereka jalani latihan tersebut, di organisasi ataupun di sektor industri tersebut. Dan dengan kebolehan yang ada dan menepati kehendak pasaran industri tersebut, saya yakin gaji premium yang diharapkan oleh YB Menteri itu dapat dilaksanakan. Dan saya melihat juga supaya hasrat YB supaya advance TVET itu akan menjadi fokus utama UMPSA. Okey, jadi kita menelusuri 21 tahun UMP dan kita pun baru dimasyhurkan sebagai UMPSA. So bagaimana Datuk Seri melihat penjenamaan ini akan melonjakkan lagi pencapaian ataupun mungkin nasihat kepada warga untuk terus berusaha untuk mencapai kecemerlangan masa akan datang? Kalau kita lihat dari segi korporat, biasanya dia akan buat rebranding apa semua kan. Ini pun saya rasa walaupun kita ni MTUN dan juga Universiti Awam, penjenamaan semula universiti ini pun salah satu macam langkah atau inisiatif rebranding. Dengan adanya nama yang baru ini, setidak-tidaknya akan menarik minat pelajar-pelajar baru dan juga pihak industri untuk melihat kualiti graduan yang dilahirkan oleh
Universiti Malaysia Pahang, Sultan Abdullah ni suatu graduan yang mempunyai kualiti yang tinggi. Jadi yang ini saya rasa dengan adanya rebranding ini ataupun penukaran nama daripada UMP kepada UMPSA ini akan menarik minat lebih ramai pelajar-pelajar yang mempunyai kelayakan yang tinggi. Tadi pun saya lihat yayasan UMPSA menganugerahkan bantuan kewangan kepada pelajar-pelajar daripada kolej vocational yang mendapat yang memilih UMPSA selaku universiti pilihan pertama mereka, dan keputusan sebelum mereka masuk ke sini semasa di kolej ataupun di kolej vocational mendapat pointer yang tinggi 3.7 something, mendapat bantuan RM1,000. Jadi kecemerlangan. Jadi bantuan kewangan ini sedikit sebanyak akan menarik minat mereka, dan saya tadi pun menggalakkan supaya selain daripada kita membuat promosi pergi ke sekolah-sekolah ataupun ke kolej-kolej yang berkenaan, kita juga kena mewawarkan dalam media sosial supaya insentif ini dimaklumi oleh ramai, bukan setakat pelajar, guru-guru, parent, supaya mereka memilih UMP selaku universiti yang akan memberi tempat dan juga masa depan yang cerah dan bidang pekerjaan selepas mereka bergraduat nanti. Okey, Datuk Seri, melihat kepada apa yang kita melawat tadi dengan di makmal dan juga soalan sebagainya, dan kita pun juga disenarai antara 2% saintis selama 21 orang daripada pensyarah di universiti, dan dalam keadaan kita berumur baru 21 tahun. Bagaimana Datuk Seri melihat untuk masa akan datang, keadaan maybe UMP pada masa akan datang? Mungkin aspirasi ataupun hasrat Datuk Seri melihat UMPSA pada masa akan datang. Okay, kalau kita lihat dari segi itu salah satu dinyatakan tadi 21 tahun. 21 tahun Ya, dan juga di segi saintis 2% saintis yang telah di peringkat dunia yang adalah terdiri daripada pensyarah-pensyarah daripada UMPSA. Ini satu pencapaian yang membanggakan. 21 tahun adalah satu usia macam remaja lah, masih remaja lagi. Jadi tetapi UMPSA telah melahirkan saintis yang bertaraf dunia. Yang ini saya rasa perlukan sokongan dan juga dokongan serta bantuan, terutamanya segi grant daripada pihak kementerian ataupun daripada lain-lain organisasi untuk membantu bukan setakat UMPSA sahaja, tetapi untuk negara. Because saintis yang dilahirkan yang mungkin meningkat di masa-masa akan datang ni akan menaikkan nama negara dan juga akan memberi image kepada negara luar, dan juga di segi ranking universiti, sama ada di kalangan QS ranking ataupun di peringkat THE ataupun di peringkat engineering. Kita punya universiti ni adalah core-nya adalah engineering, akan semakin baik di segi kedudukan. Yang ini bukan sahaja akan menarik minat pelajar-pelajar tempatan, bahkan juga postgrad ataupun pelajar-pelajar yang daripada luar negara. Kita akan membantu menarik lebih ramai pelajar-pelajar luar negara untuk belajar di UMPSA. Jadi dalam hal ini semasa lawatan saya tadi, saya ada memberi pandangan juga supaya di segi pembangunan fizikal fakulti itu salah satu, tetapi di segi peralatan disebabkan lab ataupun makmal ataupun fakulti memerlukan peralatan-peralatan yang sentiasa up to date, keperluan semasa. Mungkin teknologi berubah, tetapi kita perlu ada perancangan jangka panjang
kalau kita tengok rancangan Malaysia tu 5 tahun 5 tahun. Jadi saya rasa Universiti Malaysia Pahang Sultan Abdullah ni pun saya rasa perlu ada perancangan di segi penambahbaikan ataupun penukaran peralatan kepada yang semasa, keperluan semasa. Kita tidak hendak supaya pelajar-pelajar ini tertinggal di segi kemajuan teknologi yang terkini. Ya, ini pun salah satu perkara yang menjadi perhatian kami lah. Okey, Sri mungkin di hujungnya mungkin harapan Datuk Seri menerajui UMPSA ini, bagaimana Datuk Seri untuk melihat UMPSA pada 3 tahun, 5 tahun akan datang. Mungkin aspirasi atau apa hasrat Datuk Seri kan? Satu, saya rasa dari segi kedudukan ranking tu semakin lama US ranking ataupun di peringkat Asia, di peringkat negara semakin lama semakin baik. Jadi ini salah satu inisiatif yang perlu diteruskan. Pada masa yang sama juga kebolehan dan ataupun kepakaran tenaga akademik ini pun perlu dipertingkatkan. Mereka saya lihat tadi ada beberapa tenaga pengajar yang mempunyai certain qualification yang sijil profesional yang diperakui oleh peringkat negara luar untuk dalam bidang cyber security, dalam bidang technical engineering. Yang ini saya rasa perlu diperluaskan dan juga dipertingkatkan di segi jumlahnya. Walaupun kadang-kadang kita merasakan memerlukan peruntukan untuk kita menghantar upskilling, reskilling tenaga akademik kita, selain menggunakan dana dalaman, saya rasa kita boleh berkolaborasi dengan lain-lain organisasi seperti MOSTI, kementerian yang lain, termasuk juga Kementerian Pendidikan Tinggi. Tenaga pengajar yang mahir, yang mempunyai pengetahuan yang tinggi ini, profesional, akan melahirkan lebih ramai pelajar-pelajar yang berkualiti, yang akan memberi ataupun melahirkan bakat yang tinggi di segi kepakarannya untuk industri, dan secara tidak langsung akan memberi gaji yang premium kepada mereka. Ya, ini yang hasrat YB Menteri, dan YB Menteri pun telah meminta supaya pihak universiti membentangkan tentang peranan UMPSA dalam bidang advanced TVET ni kepada Yang Berhormat Menteri. Saya rasa pihak UMPSA telah bersedialah untuk membuat pembentangan, dan di sana nanti apabila perbincangan dibuat dengan YB Menteri, mungkin ada input-input tambahan yang akan kita perbaikilah di mana-mana yang sepatutnya. Maybe a few words nasihat ataupun kata-kata kepada warga lah, terutama tahu kita ada PLP baru, dan mungkin sikit few words lah. Saya rasa untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab selaku pengurusi UMPSA ini satu amanah dan tanggungjawab yang besar. Saya tidak mampu melaksanakan secara seorang diri. Saya memerlukan kerjasama, sokongan daripada ahli-ahli lembaga. Itu satu. Yang kedua dari top management, pengurusan tertinggi universiti, profesor, dekan dan sebagainya, ketua-ketua jabatan, termasuk juga non-akademik, dan tidak dilupakan juga bantuan dan kerjasama dengan pemimpin-pemimpin pelajar, because kita ni dalam satu ekosistem yang besar, dan kita punya stakeholders ni ramai, selain daripada kementerian, kerajaan, parent, pelajar, jadi masyarakat. Jadi gabungan hubungan kolaborasi dengan semua stakeholders ni amat perlu. Jadi saya menyerulah, berilah peluang pada saya dan juga tim board of governors ataupun lembaga pengurusan universiti bersama-sama dengan top management dan juga seluruh warga kerja UMPSA dan student serta masyarakat dan juga pihak stakeholder yang lain seperti industri, untuk sama-sama kita menjayakan hasrat, visi dan misi dan juga aspirasi universiti dan juga kementerian dan juga negara lah.
Terima kasih banyak.